TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Pada hari ini, di jam pertama kita akan sama-sama belajar mengenai subjek pendidikan jasmani untuk menengah rendah. Tadi kalau kita tengok video yang dipaparkan, kita boleh lihat bahawa video ini memaparkan tentang persembahan gimnastik. Dan tentunya hari ini kita akan belajar mengenai itu. Tapi sebelum tu, kalau ada pengacara, pastilah akan ada guru-guru yang akan mengajar kita hari ini. Tapi untuk hari ini agak-agaknya kan, ada berapa guru? Lelaki satu ke, dua ke, lelaki atau perempuan? Jom kita saksikan dahulu video profil guru. Nampaknya hari ini kita akan bersama-sama dengan dua guru jejaka kita pada hari ini. Yang pertama kita ada Cikgu Zaiman. Selamat datang Cikgu, apa khabar? Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Saya diberi nama Cikgu Muhammad Nurul Zaiman bin Mansur, mengajar di SMJK Yokuan, Sekincan, Selangor, Ifan. Sekincan Selangor. Ya. Cikgu dah ada berapa pengalaman tahun mengajar Cikgu? Alhamdulillah dah 15 tahun mengajar. 15 tahun mengajar? 15 tahun, Ifan. Baik. Itu pengalaman yang sangat banyak. Dan kita bergerak pula kepada Cikgu Yusrin di sebelah sana. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Alhamdulillah, khabar baik. Baik. Apa kata Cikgu? Kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, Okay, dipersilakan. nama saya Muhammad Yuzri bin Yusof, mengajar di SMK Ideal Height Gombak. Okey, di Gombak. Dan Cikgu macam mana pula pengalaman mengajar ni? Pengalaman saya 3 tahun. 3 tahun. Ya, betul. Baik. Maknanya tadi 15, campur 3, kita ada 18 tahun pengalaman mengajar dekat sini dan itu betul. tentunya akan diceritakan kepada anda semua. Okey. Dan sekarang ni Cikgu, sebelum kita teruskan macam biasa, kita kena sentiasa patuhi SOP. Jadi diminta, kita mungkin boleh panggil Cikgu Yuzrin terlebih dahulu untuk gunakan je pemasih komando. Persilakan. Okey. Baik. Dan saya pun nak juga. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Okey, sekarang kita panggil Cikgu Zaiman pula. Dan yang paling penting sekali, anda semua kita kena sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau kita lihat semalam, kes COVID negara kita telah mencatatkan kes tertinggi, iaitu 11,000. Dan kita harapkan kes dapat diturunkan dan kita sama-sama mengurangkan penularan COVID-19 di negara ini. Baik. Jadi tadi kita ada lihat satu video di mana ada video persembahan gimnastik, Cikgu, betul tak? Ya betul, Ifan. Jadi apa yang kita akan belajar ini, Cikgu, sebenarnya? Okey, untuk para penonton dan para pelajar di rumah ya, untuk sesi kali ini kita akan belajar gimnastik asas ataupun gimnas rada. Okey, untuk pengetahuan ya, untuk slot ini dia melibatkan kemahiran gimnastik asas dan di dalam tingkatan 3. Dah belajar sebenarnya kemahiran-kemahiran, cuma kita gabung jalinkan menjadi satu persembahan di akhir sekali nanti. Di akhir sekali nanti. Ya, betul. Baik, maknanya Cikgu akan ajak Irfan dan penonton di rumah satu persatu dan kita akan gabungkan semuanya, kita akan buat satu persembahan nanti. Ya, Ya, betul. betul, Ifan. Okey, baik. Jadi Cikgu cakap silibus ini telah terdapat dalam buku teks sebenarnya. Tapi betul. ini adalah perkara baru ataupun sudah lama dimasukkan dalam buku teks sebenarnya? Okey, sebenarnya ini adalah satu perkara yang dah lama. Okey. Lepas tu ada pembaharuan semula. Jadi perkara ini memang ada pembaruan sedikit tetapi masih lagi mengikut laluan yang samalah. Okey, baik. Baik, sekarang ni
Irfan tadi ada dengar perkataan Jimnas Rada cikgu kan? Jimnas Rada, betul. Okey, boleh tak cikgu ceritakan sedikit mengenai sejarah ni cikgu? Okey, sejarah ni sebenarnya dah lama Irfan. Sebenarnya kita di peringkat sekolah pun kita dah buat Jimnas Rada, tapi kita tanpa sedari. Tanpa kita sedari Ya, sebab benda ni Jimnas Rada ni dia bermula dengan gimnastik asas. Okey, gimnastik asas ni sebenarnya dah dilakukan pada zaman kuno dulu. dah lama dah Dah kiranya. lama sebenarnya. Baik. Sebenarnya untuk gimnastik ni dia boleh buat persembahan di mana-mana saja. Di sekolah ataupun apa-apa saja majlis yang bersesuaian. Okey. Dan persembahan ini boleh melibatkan secara berkumpulan yang mungkin dalam 10, 20, 100. Dia ada tak dia punya limit dia cikgu untuk berapa ramai? Sebenarnya yang untuk boleh? persembahan jumlah dia tak ada limit kan. Okey, tak ada. Tak ada. So asalkan kita berkumpulan terpulang. Kita nak buat 10, 20 ataupun ramai tak ada masalah. Baik. Tapi yang penting kawasan itu adalah selamat dan bersesuaian. Yang paling penting kita kena jaga keselamatan lah. Ya, betul Ifan. Okey, sebab kita mungkin akan menggunakan anggota kawanan kita dengan cergas dan aktif jadi cikgu kan. Kita perlukan tempat yang selamat lah supaya kita tak ada kecederaan yang akan berlaku. Betul Okey. itu Ifan. Baik, sebenarnya cikgu saya nak tanya satu soalan lagi mungkin kepada cikgu Yuzrin. Apakah hasil pembelajaran pada hari ini ataupun objektif kita? Okey, pada hari ini kita ada tiga objektif. Yang pertama, untuk psikomotor, melakukan rangkaian kemahiran gimnastik asas dalam Jimnas Rada. Baik. Yang kedua, dari segi kognitif, mengaplikasikan pengetahuan dan prinsip mekanik semasa melakukan Jimnas Rada. Dan Okey, yang ketiga, yang ketiga, cikgu? iaitu efektif. 5.2, murid-murid boleh menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti. Okey, 5.3 iaitu berkomunikasi pelbagai cara. Dan yang terakhir iaitu 5.4, membentuk kumpulan bekerjasama dalam kumpulan. Okey, itu adalah antara objektif yang kita akan cuba capai hari ini. Yes, betul. Baik. Tapi sebelum itu kita akan berehat dulu cikgu. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Untuk segmen kedua ini, kami telah diberikan kebenaran untuk membuka pelitup muka cikgu-cikgu ya, supaya kita dapat melakukan aktiviti yang memerlukan kecergasan. Jadi kita perlu buka pelitup muka dan yang paling penting kita kena jaga SOP. Kena sentiasa berjaga-jaga. Baik. Dan sekarang ni cikgu, apa pula yang kita akan belajar ni sebenarnya? Okey, terima kasih Irfan ya. Untuk sesi kedua ni kita akan belajar kemahiran asas dalam gimnastik untuk diserap dijadikan satu persembahan Jimnas Rada. Okey, sebenarnya Irfan ya, untuk kemahiran asas ni sebenarnya kita dah belajar di tingkatan 2, 1 dan sekolah rendah. So dia apa yang kita belajar ni adalah asas saja, bukan kita nak yang lebih-lebih yang macam gimnastik kita tengok tu lah kan. Okey. So kita akan belajar 4 kemahiran pada hari ini. Okey, 4 kemahiran dan sebelum tu saya akan menerangkanlah konsep pergerakan dalam persembahan Jimnas Rada ni. Apa yang perlu ada. Okey, di sini kalau tengok ya, kita ada 4 kesedaran tu, ya, ada 4 item. Okey, yang pertama kesedaran tubuh. Kesedaran tubuh ni macam mana cikgu? Okey, dia bermaksud pergerakan yang melibatkan dari segi bentuk, imbangan, layangan dan pemindahan berat badan. Pemindahan berat badan. Yes, sebenarnya tu dia melibatkan aktiviti yang kemahiran tu yang kita akan lakukan selepas ini Irfan. Kita akan buat sama-sama ni. Boleh, tak ada masalah. Kita buat sekali pun tak ada masalah. Lagi boleh. bagus. Okey, kita tak sabar dah ni. Baik, itu yang pertama cikgu. Yang kedua? Okey, yang kedua kesedaran ruang bermaksud pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am, limitasi ruang dalam aktiviti yang kita akan lakukan nantilah. Baik. Ya. Dan yang ketiga pula kualiti pergerakan bermaksud pergerakan, pergerakan yang melibatkan dari segi
dia punya bagaimana kita nak persembahkan di situ. Mesti ada sebab- kualitinya lah. Ya, betul, sama juga kita buat gimnastik ke gym rama, kita nak tengok hasilnya kualitinya bagaimana. Okey. Okey, dan yang keempat adalah hubungan. Maksudnya hubungan di antara persembahan itu dengan alatan yang kita guna pakai Irfan ya, dan juga rakan kita buat persembahan. Kalau kita ada rakan lah kan. Betul, sebab Baik. gimnas rada ni sebenarnya untuk pengetahuan semua ya, untuk penonton dan pelajar ya. Persembahan ni kita perlukan rakan ataupun satu pasukan. Okey. Kita kena bentuk supaya dia menjadi lebih satu persembahan yang seronok. Dan untuk itu juga ya Irfan ya, gimnas rada ni adalah satu persembahan yang bertujuan untuk sekadar untuk hiburan. Hiburan. Okey. Ya, bermaksud Irfan pun tak ada masalah kalau nak buat gimnas rada ni. Boleh ikutlah ni. Boleh, tak ada Baik. masalah Irfan. Okey. Okey, itu adalah konsep dia pergerakan. Okey, yang macam seperti saya beritahu tadi lah. Okey, kemahiran ni kita belajar ada 4. Ada 4, kemahiran. betul. Okey, untuk slot ini yang kedua ni kita akan belajar 2 kemahiran sahaja 2 dulu. kemahiran saja. Okey. Okey, yang pertama kemahiran gerak edar. Gerak Okey, edar. gerak edar Okey. bermaksud pergerakan daripada satu tempat ke tempat lain menggunakan pergerakan lokomotor. Lokomotor tu apa pula Ya, cikgu? okey, contohnya okey. Senang saya bagi contoh dia, pergerakan daripada titik A Okey. ke titik B. Contoh Irfan titik A dan Cikgu Ruzin titik B. Maksudnya bergerak satu tempat ni A ke B. Itu dikira gerak edar. Gerak edar. Ya, okey. Baik. Itu saya dah tulis tu ya. Contoh, okey. Saya bagi 4 contoh Irfan yang untuk gerak edar. Okey, yang pertama berjalan. Okey, kedua berlari, grapevine dan skip. Okey, kita akan minta Cikgu Yuzrin lah. Okey, Cikgu Yuzrin ni dia akan tunjukkan lakuan gerak edar untuk berjalan. Sebenarnya gerak edar ni rasa semua tahu cara Semua berjalan. tahu, okey. Sebab tu saya kata gimnas rada ni senang saja. Baik. Mudah. Okey, Cikgu Yuzrin. Cikgu, boleh tunjuk. tapi sebelum kita teruskan, adakah kita perlu buat panaskan badan terlebih Ya, dahulu? betul. Sebelum kita nak teruskan aktiviti yang agak menarik, Betul. kita mesti buat manaskan badan. Ya, betul. Baik. Itu wajib lah. Okay, di mana kalau kita memanaskan badan, kita boleh mengurangkan risiko kecederaan. Betul itu. Yang keduanya untuk mengalirkan darah ke seluruh badan. Okey. Selepas itu barulah badan kita akan rasa selesa. Selesa. Ya, itu yang kita nak sebenarnya. Baik. Jadi siapakah akan ketuai kita punya sesi panaskan badan ni? Saya yang akan buat. Okey, silakan Okey, cikgu. sama-sama Music kita buat. please. Okey. Irfan. Okey, boleh. Di sebelah kanan. Okey, baik. Okey, lari sempat. Sempat. Okey, Tangan atas. turun. Okey. Dan lagi sekali. Lagi sekali. Okey, turun. Turun. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ke depan. Ban. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ke depan. Ban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi cikgu. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, lepas. Lepas. Okey, tarik lagi. Tarik lagi. Lepas. Tarik dalam-dalam. Tarik dalam-dalam. Okey, lepas. Lepas. Okey. Macam mana selepas kita buat warming up? Irfan rasa dah sedia dah ni untuk aktiviti seterusnya ni. Betul, kita akan buat aktiviti selepas ini. Okey. Okey. Baik. Silakan cikgu untuk teruskan dengan penjelasan seterusnya. Okey, kita kembali semua tadi. Okey, untuk kemahiran ni, kemahiran pertama gerak edar lah. Okey, Baik. kemahiran edar yang saya terangkan tadi. Okey, lakuannya adalah berjalan. Cikgu Yuzrin boleh tunjuk? Okey, silakan cikgu. Ini yang pertama berjalan Ya, berjalan saja. Semua boleh. Okey. Semua boleh. Okey, berjalan. Okey, masuk berjalan seperti biasa. Okey. Kalau Irfan nak cuba pun tak ada masalah. Boleh Berjalan. cuba Okey, boleh. Ikut. Okey, ikut. Saya ikut cikgu. Okey, cikgu jalan ikut dulu. Cikgu Yuzrin. Okey, jalan Baik.
Okey. Itu adalah contoh lakuan yang pertama berjalan. Yang kedua, kedua berlari. berlari. Berlari pula. Okey. Cikgu Zrin tunjuk berlari. Okey. Cikgu Irfan, nak cuba? Kena cuba. Nampak tak? Boleh. Biasa ni dah kena bully ni. Okey. Okey. Boleh cuba. Okey. Lari. Alright. Okey, seterusnya grapevine. Okey, Cikgu Zrin. Grapevine apa pula cikgu? Grapevine, okey. Tengok. Kaki bersilang. Okey. Okey. Macam tu cikgu Boleh. Okey. Okey, good try Irfan. Baik. Okey, dan seterusnya adalah skip. Skip Okey, macam mana pula? Cikgu Zrin. Oh, tinggi sikit Ya. Okey. Ini adalah contoh, 4 contoh Baik. yang boleh dilakukan. Sebenarnya banyak lagi gerak edah yang boleh dilakukan. Okey. Seterusnya putaran. Putaran. Okey, putaran bermaksud pergerakan pusingan mengikut paksi badan. Mengikut paksi badan. Ya, contoh paksi menegak ataupun paksi mendatar. Baik. Okey. Contoh lakuannya adalah guling hadapan, Guling hadapan. putaran roda, okey, dan putaran 180 darjah ataupun 360 darjah. Okey, bunyi pun macam susah sebenarnya, tapi betul. tak apa. Betul Irfan. Okey, sebelum tu saya ada setengah ni untuk aktiviti ni, yang pertama kita kena ikutlah dari segi keselamatan. Okey, kita kena pastikan keselamatan tu. Contohlah guling, kalau kita boleh buat, saya galakkan. Okey. Kalau tak boleh, yang pertama kena ikut ada guide daripada kita punya jurulatih ataupun guru yang sesuai. Sebab dia tak boleh dapat dalam masa sehari betul cikgu. Kita kena belajar terlebih dahulu kan. Ya, step by step. Step by step. Okey, yang pertama guling hadapan ataupun bahasa gimnastik. Okey. Forward roll. Forward roll. Okey. Okey. Forward roll ataupun guling hadapan. Okey, Cikgu Yusrin. Okey, silakan. Atlet Malaysia. Ya, ini adalah lakuan guling hadapan. Okey, sekali lagi. Okey, lagi sekali. Cikgu Yusrin, okey. Forward roll. Forward, okey. Lagi sekali. Cikgu Yusrin. Yes. Lama. Ya, Okey. untuk lakon ni mungkin ada setengah tu tak boleh buat. Tapi kalau nak cuba juga pastikan dia terlatih. Betul. Okey. Yang kedua, cikgu. putaran roda ataupun cartwheel. Putaran roda ataupun cartwheel. Okey, Cikgu Yusrin, putaran roda. Okey, dan kuda sedia. Okey. Buat tangan. Lama. Okey. Nak cuba? Tak apa cikgu. Nanti mungkin episod seterusnya lah. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya putaran 180 darjah ataupun 360 darjah. Bermaksud 180 ini adalah putaran separuh ataupun 360 adalah satu pusingan penuh. Okey, kita tengok ya untuk putaran 180 darjah. Okey, dalam kedudukan sedia. Sedia cikgu. Ya. Okey. All the best cikgu. Macam tu. Okey. Untuk peringatan, untuk pendaratan ni kalau boleh dengan keadaan yang dalam keadaan yang betul lah. Baik. Dalam keadaan statik. Kalau boleh dah mendarat, kita jangan bergerak ataupun kita putar lagi. Sebab ada kadang-kala kita seronok, kita berbuat, mendarat kita pusing lagi, akan berlaku kemalangan. Kemalangan, kecederaan lah. Kecederaan. Lepas tu masa kita nak buat putaran tu, Baik. masa nak mendarat, kita mesti senyum. Kena senyum cikgu Kena senyum. Okey, Gina Sadar ni dia persembahan berkumpulan dan ada muzik. Baik. Jadi bila kita senyum, memang kita akan nampak, wow, persembahan ini menarik. Betul lah, siapa nak tengok persembahan kalau betul. muka kita masam, betul lah cikgu. Betul. Betul, kita kena cari senyum, berikan senyuman seikhlas mungkin kepada penonton yang menyaksikan kita. Ya, betul. Betul. Okey, seterusnya pusingan 360 darjah. Cikgu Yusrin. Okey, ini adalah maksudnya daripada separuh pusingan kepada 360 darjah. Hanya pusing habis lah. Ya. Patah balik ke depan. Okey, betul. Okey, Cikgu Yusrin dalam keadaan bersedia. Sudah bersedia. Okey, bila dah bersedia, Cikgu Yusrin boleh tunjukkan pusingan 360 darjah. Tengok. Tengok. Cara landing dia. Pendaratan tu penting sebab kalau kita tak statik, kita bergerak, okey mungkin kita akan dari segi keselamatan tu lah bahaya. Cikgu boleh tak nak request lagi sekali lagi boleh? Boleh, tak ada masalah. Cikgu Yusrin. Request daripada ni Irfan. Okey, 360 darjah. Okey. Cikgu, Irfan ada soalan. Kenapa kita kena bend lutut sikit untuk kita mendarat tu cikgu? Keseimbangan. Yes. Yes, untuk keseimbangan. Okey. Untuk seterusnya kita akan buat kemahiran yang digabung jalin. Maksud tadi kita ada dua kemahiran, gerak edah dan putaran. Putaran, betul. Okey, maksudnya
Okey, untuk gerak edar kita akan minta Cikgu Yuzrin bermula dengan berjalan. Okey. Dicampur ataupun ditambah dengan putaran. Okey. Digabung jalin 2 kemahiran. 2 dalam 1 lah ni. Yeah. Okey, Cikgu Yuzrin. Dalam keadaan sedia? Okey, mula untuk berjalan. Okey, berjalan. Guling hadapan. Guling hadapan dan pusingan 300, 360 darjah. Okey, untuk pusingan ni kalau kita pelajar ataupun pelajar kita di sekolah ataupun penonton nak buat, tak boleh buat 360 darjah. Sesuai boleh kita buat untuk pusingan 180 darjah saja. Okey. Yang mudah sikitlah cikgu kan? Lebih mudah. Okey. Okey, kita cuba sekali lagi Cikgu Yuzrin boleh? Boleh. Okey, maksudnya berjalan. Berjalan. Okey. Putaran guling hadapan, dan putaran menegak, paksi menegak. Paksi menegak. Ya. Okey. Okey, Cikgu Yuzrin. Berjalan. Guling hadapan. Mendarat. Okey. Maksudnya kita dah ada dalam rutin yang kita buat tadi ya, Irfan ya. Ada gerak edar, betul? Betul. Gerak edar ada berjalan. Ada berjalan. Okey, seterusnya putaran Guling hadapan. guling hadapan. Okey, putaran dan diakhiri juga Putaran 360. 300. Maksudnya bawah kemahiran putaran juga, Okey, Irfan. maknanya kita dah gabungkan gerak edar dan juga putaran dekat sini. Ya, betul Irfan. Okey. Bagaimana kalau kita nak tengok Cikgu Zaiman pula buat? Boleh tak ada mak? Boleh. Boleh, Boleh, okey. okey. Sekarang saya akan tunjuk pula. Okey. Alright, silakan Cikgu. Okey. Okey, mungkin Cikgu nak buat apa Cikgu? Okey, Cikgu Okey, Zema cikgu. akan buat perkara yang sama macam saya buat tadi. Baik. Okey, berjalan, guling harapan dan 360 darjah. 360 darjah. Okey. Silakan Cikgu. Atlet Malaysia. Okey. Guling hadapan. Lama. Okey. Okey, lompat. Okey, ini 180, 180, 360. Oh, dia 2 kali pusing kan? Okey. Boleh juga macam tu. Ya, betul. Jadi pergerakan ni memang simple, okay, tetapi memerlukan keselamatan. Keselamatan. Terutamanya pada inilah pendaratan lah. Okay. Bila mendarat tu mesti kita punya lutut kena bengkok sedikit. Okay. Jangan terlalu tegak. Bila tegak akan berlakunya kecederaan yang serius lah. Okay. Jadi guru-guru ataupun jurulatih mestilah terapkan keselamatan. Baik. Ya, betul tu. Okey. Cikgu, sebelum tu Ifan nak tanya, ada tak macam kes-kes kecederaan yang berlaku dekat sekolah cikgu ke yang pernah berlaku sebelum ni? Yang melibatkan salah landing ke macam mana? Sebenarnya kalau kita tengok gimnastik, bila kita cakap lakuan gimnastik, bila tu gimnastik ni ada satu lakuan atau kemahiran yang susah. Sebenarnya kalau kita terapkan dari segi keselamatan, cara yang betul, tak ada masalah. Kita boleh elakkan kecederaan tu. Tetapi kecederaan tu mana-mana sukan pun Irfan, sebenarnya kecederaan boleh berlaku. Boleh berlaku. Yang paling penting kita kena pandai jaga keselamatan diri lah. Ya, betul. Yang paling penting yang saya terapkan kalau boleh dari segi landing lah. Kebanyakan landing lah yang boleh mengakibatkan kecederaan pada buku lali ataupun lutut. Betul. Dan pastikan contoh putaran tadi Irfan ya. Kalau dah landing tu, jangan kita nak putar lagi Irfan. Kita stay je kat situ. Kita kena stay sebab tak kisahlah kan, tak habis pun tak apa, tapi dari segi keselamatan. Sebab kalau kita dah mendarat Irfan, kita nak buat 360, contoh kita tak habis putar tapi kita pusing juga Irfan, kita akan membuat satu ni kecederaan di bahagian lutut ataupun kita punya buku lali. Kecederaan senang berlaku di situ. Baik cikgu, terima kasih banyak. Dan kita akan teruskan selepas, tapi sekarang ni kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah belajar mengenai 2 kemahiran, iaitu gerak edar dan juga putaran. Dan sekarang ni cikgu, apa pula kita akan sentuh sebenarnya? Okey Irfan,
Okey, untuk tu ya sebelum tadi kalau perasan lah sebelum kita mula tadi kami berdua ada pakai name tag Ifan. Betul. Betul. Okey, untuk apa saja untuk sesi apa saja kemahiran kita lakukan keselamatan. Sebab itu kami buka ataupun mana pelajar kan mana-mana juga di sekolah pun ataupun di mana-mana kalau ada pakai contoh name tag tadi, okey ada jam perlu dibuka dari segi keselamatan. Sebab kita tak tahu bila kita buat lakuan tu, okey tanpa sedari kita mungkin tercucuk dada. Betul. Kita tak tahu mungkin pin baju. Mungkin akan tercucuk cincin, kan. itu berbahaya Ifan. Baik. Okey. Macam Ifan sekarang ni pun maknanya Ifan kena buka jam lah sebenarnya. Yes, sepatutnya kena buka Ifan dari segi keselamatan. Okey, baik Ifan akan buka lebih dahulu dan seterusnya cikgu apa pula yang kita akan lakukan ni? Okey. Tadi kita dah belajar dua, okey, dari untuk kemahiran apa tadi Ifan? Gerak edar. Gerak edar dan Putaran. Okey, putaran. Okey, kita dah gabung jalankan dua kemahiran. Okey, sebelum ini kita juga untuk lombol ni kita akan perlu warm up je sikitlah betul. Okey, kita akan minta Cikgu Yusrin sebelum dia buat lakuan lombol ni. Okey, contoh dia akan buat adalah skipping. Okey, kita anggap ini warm up lah sebab kita melibatkan pergerakan kaki. Okey, Cikgu Yusrin. Okey, skipping. Silakan cikgu. Okay. Ini cara yang betul sebenarnya. Ya, betul skipping. Baik. Okey, so untuk kemahiran seterusnya, saya akan serahkan kepada Cikgu Yusrin akan menggunakan dua kemahiran lagi Ifan. Ya, itu cikgu. Ya, kita ada 4. So tadi kita dah belajar 2. So 2 lagi kita akan belajar. Untuk seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Yusrin. Baik, silakan Cikgu Yusrin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hambur. Okey, di mana hambur ini ialah satu aktiviti yang menghasilkan anjakan yang cepat. Okey, anjakan yang cepat. Anjakan ini memerlukan daripada kaki okay, ke tangan ataupun kedua-duanya. Okey, jadi bila kita nak buat lonjakan itu mestilah kita dalam keadaan bersedia lah. Okey, bila bersedia keadaan kita kaki kita macam mana, tangan dan terus membuat pendaratan. Jadi Cikgu Zaiman boleh macam mana kita nak buat? Saya minta Cikgu Zaiman untuk silakan, cikgu. Buat satu lakuan. Okay? Lakuan di mana yang pertama kita akan buat lombol kangkang. Lombol kangkang. Okay? Jadi Cikgu Zaiman dia akan bersedia di sini dan cuba tunjukkan satu contoh pelakuan lombol kangkang. Silakan cikgu. Bismillah. Okay, tengok cikgu Zaiman kita buat. Okey, di mana? Okey. Baik. Kita dah nampak pelakuan Cikgu Zaiman. Okey, dia berdiri di sini. Lepas tu kaki sebelum sampai ke lombol, tangan letak di sini. Okey, tangan letak di sini. Yes, tangan letak di sini. Lepas tu terus buat kangkang dan buat pendaratan. Maknanya dekat sini cikgu kita letak satu force ataupun pressure yang sangat tinggi lah kat sini. Ya, betul. Dua tangan Okey, tolak tangan je. Jadi maknanya tangan bila letak di sini mesti guna sikit kita punya jari untuk tolak supaya dapat lonjakan yang jauh. Maknanya cikgu tadi letak dua-dua sekali tangan. Okey. Kalau kita tak lonjak tangan menggunakan tangan ataupun jari, mungkin tersangkut pada hujung peti lombol ni. Faham. Bila sangkut saja tak jadilah pelakuan tersebut. Mungkin akan terjatuh kat depan tu, kita tak tahu. Lagi sekali Cikgu Zaiman. Lagi sekali cikgu. Okey. Kita tengok lagi sekali macam mana Cikgu Zaiman kita lakukan aktiviti ini. Okey. Bismillah. Tangan. Okey, nampak? Mudah saja Cikgu cakap. Betul, mudah mudah. saja. Okey, semua lapisan masyarakat ataupun di luar sana boleh buat. Sebab apa? Gimnastik ni untuk semua. Untuk semua. Ya, nampak? Semasa membuat pendaratan, Cikgu Zaiman bengkokkan sedikit lutut. Okey, supaya selamat. Dan nampak tak kita menggunakan tilam. Okey, tilam yang selamat, tak licin. Jadi bila dah landing tu, okey, bila landing senyum. Macam cikgu tadi buat lah. Lontarkan senyuman manis tu. Okey. Tadi tangan cikgu dekat sini cikgu. Maknanya cikgu lari daripada sana, tangan dekat sini, dan terus lompat macam tu ya betul. Tapi sebenarnya kalau untuk gimnastik memerlukan papan anjal. Papan anjal, okey. Jadi bila melompat tu mungkin jauh. Okey, bila jauh akan buat pelakuan yang lebih ekstrim lagi lah. Okey, mungkin putaran, okey, mungkin juga buat bila sampai di peti lombol, putaran dan landing. Itu kemahiran yang sangat memerlukan
export lah yang tinggi. Yang tinggi. Okey. Ipan, Ya, saya. untuk pengantar juga ya, untuk hari ini kita menggunakan peralatan. Okey, Betul. contohlah kalau pelajar kita ataupun peserta kita nak buat persembahan, okey, maksudnya nak buat lakuan ni di rumah, Di okey, tak ada peti lombol ni Iwan. Kita nak pakai apa, cikgu? So, okey, kita boleh gunakan kalau kau di rumah mungkin tubuh badan adik kita, keluarga kita. Oh, boleh juga, Boleh sebab Okey. di sekolah kadang-kadang kita tengok apa ni tak pernah ada pun. Kita boleh aplikasikan tanpa Baik. latan masuk kita menggunakan tubuh badan rakan kita menjadikan peti lombol. Sebab yang saya cakap tadi Ipan, untuk Jimnas Rada ni adalah satu persembahan yang menggabung jalinkan kreativiti. Kreativiti, betul. Yes, itu terpulang pada kita macam mana kreativiti seorang guru tu ataupun pelajar tu nak buat persembahan tanpa alatan ataupun peralatan yang sedia dan kena pastikan juga Ipan ya untuk peralatan ni kalau kita nak guna pakai keselamatan nombor satu. Ya. Faham cikgu. Cikgu kalau dekat rumah kita boleh mungkin pakai sofa yang flat macam ni cikgu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang macam saya kata tadi Ipan, keselamatan. Kalau Keselamatan. kita rasa ia sesuai untuk kita punya persembahan ataupun lakuan selamat, kita boleh guna pakai. Faham sekali. Okey. Baik. Seterusnya cikgu kita akan belajar mengenai apa pula? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua iaitu hambur atas alatan. Okey. Lebih kurang sama macam lombor kangkang tetapi kaki masuk ke dalam. Kaki masuk ke dalam. Okey. Okey. Okey, Cikgu Zaiman sila buatkan satu pelakuan. Okey, tangan letak di atas sumbul. Kaki masuk di dalam. Kita pijak dekat sini. Ya, betul. Kena pijak dan lompat. Okey, kena lompat. Jadi Cikgu Zaiman lagi sekali. Lagi sekali. Cuba lagi sekali Cikgu Zaiman. Batal. Okey. Okey, lagi sekali cikgu kita tengok. Hambur atas alatan ya. Ya, Baik. senyum sikit, senyum. Senyum cikgu. Kena senyum. Okey, senyum mana tu cikgu? Okey. Betul tu. Baik. Lompat. Nice one. Betul. Okey. So memang orang kata semua boleh laku, okey, boleh buat, tetapi yang pertama itulah dari segi keselamatan. Keselamatan. Okey, itu faktor utama untuk kita terapkan supaya murid-murid di rumah ataupun penonton di luar sana bila tengok saja, okey, kami boleh buat. Macam itu. Kita kena ada satu mindset yang kita semua boleh buat, tapi yang paling penting macam cikgu cakap, kita kena jaga keselamatan. Okey, cikgu boleh tak bagi sedikit tips cara kita nak landing dengan betul ke macam mana? Okey, untuk tips untuk membuat pendaratan ataupun landing dengan betul, mestilah tangan. Okey, tangan kita bila dah jatuh saja, jangan tangan di bawah. Bila tangan di bawah, automatically akan hilang keseimbangan. Faham? Okey, jadi tangan kena depa, muka tengok depan. Tengok depan. Jangan tengok bawah. Bila tengok bawah, memang akan jatuh. Baik. Kita punya muka kena ke bawah ke, kena dongak ke macam mana cikgu? Okey, kena dongak sikit. Dongak sikit dan senyum lah kan? Okey, dan senyum. Okey, Okey, faham? seterusnya dah habis aktiviti hambur, kita akan pergi kepada imbangan. Baik. Ini Okey. kamera keempat cikgu Ya. Jadi imbangan ni Cikgu Zaman boleh buat satu pelakuan. Yang pertama iaitu imbangan bangau ataupun dirian bangau. Okey, imbangan ni ialah satu orang kata satu keseimbangan. Okey, keseimbangan untuk kita imbang. Okey, sama ada kita nak angkat tangan, okey, dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama iaitu imbangan bangau ataupun dirian bangau. Okey, Cikgu Zaman tunjukkan satu pelakuan. Okey, ini dinamakan dirian bangau. Okey, dirian bangau. Nampak? Kaki dominan sama ada kiri atau kanan diangkat. Dan tangan depa. Tangan depa Yes, tangan buka. Okey. Senyum. Senyum. Okey. Lepas tu nampak kalau berlakunya macam ni, macam goyang sedikit dan sebagainya, bolehlah ambil kerusi ataupun dinding. Okey. Tangan letak saja di dinding. Okey. Angkat satu belah kaki. Okey. Cikgu cakap tadi kita kena guna pakai kaki yang dominan cikgu Yes, kaki Kalau dominan. macam Ifan kidal, satu badan kidal, Okey, jadi satu Ifan pakai badan kiri lah kidal. maknanya. Okey, ya betul. Ifan cuba boleh? Okey, cuba cepat. Okey. Maknanya depakan tangan dulu, pilih dahulu. Okey, depa tangan. Naikkan kaki. Angkat kaki. Okey. Macam ni cikgu Okey. Nampak tak? Okey, ada goyang sikit. Okey. Tapi kita boleh ubah kita punya ni sama ada bawah sikit supaya ikut kesesuaian kita punya kestabilan. Maknanya boleh ke bawah sikit macam ni cikgu Yes, boleh. Okey. Tapi
inilah kaki kena lurus. Kaki kena lurus. Okey, kaki kena lurus. Okey, sama Baik. ada ke sebelah ataupun naik atas. Okey, macam tu cikgu. Okey. Okey. Okey, boleh? Boleh? Nampaknya Irfan dah menguasai Okey. ni. Kemahiran kita bolehlah dah lepas dapat? persembahan Irfan. Boleh. Lepas saya akan belajar lebih mendalam dengan cikgu. Okey, itu untuk imbangan bangun cikgu Okey. Okey. Yang Seterusnya kita akan bagi kepada imbangan skala. Okey, imbangan skala pun lebih kurang sama, cumanya masih guna lagi kaki dominan. Okey, kaki dominan untuk membuat satu imbangan sendirilah. Okey, Cikgu Zaman sila buat satu pelakuan imbangan skala. Okey, tangan diangkat. Di atas. Okey, sudah. buka sikit. Okey, kaki angkat ke atas. Okey, lepas tu tangan depa. Okey, tangan boleh depa. Okey. Dan buat sikit V. Buat sikit V, mana ke depan sikit lah. Untuk V supaya lebih stabil. Lebih seimbang lah. Okey, dan kepala kena tengok depan. Tengok depan. Kena senyum tak cikgu? Kena senyum. Kena senyum, Itu sebab okey. kita gimnastikara kena senyum. Baik. Cikgu tadi dah macam Superman saya tengok tadi. Ya kan, nampak Superman. Tapi kalau untuk nak lagi stabil, bolehlah pegang dinding. Okey. Ataupun ada jurulatih ataupun guru-guru di sebelah, boleh pegang di bahagian dada. Okey. Dan diangkat sedikit supaya nampaklah tinggi. Faham. So tak adalah kata kaki ke bawah. Okey, atas. Jadi kalau kaki ke bawah tak nampaklah itu macam imbangan skala. Betul. Dan kalau dekat rumah adik-adik boleh minta tolong ibu bapa ataupun adik kakak abang ke untuk tolong pegang kita kalau tak cukup seimbang kan. Dan betul. supaya kita dapat imbangan skala yang lagi cantik orang cakap. Faham. Ya, Irfan. Okey, untuk pengetahuan Irfan juga yang kita buat tadi adalah imbangan individu. Sebenarnya dia ada berpasukan. Sebab kita sekarang ni tak boleh bersentuhan. Betul. Okey, kalau ikut imbangan contoh berpasukan, kita boleh buat imbangan piramid. Macam mana pula Maksudnya cikgu? piramid maksudnya dari segi macam kita bertingkat manusia. Okey, susunan orang lah. Susunan Okey. orang ada mungkin 5-6 orang. Okey, bertingkat-bertingkat. Sampai satu ke atas. Mungkin berapa tinggi tapi keselamatan. Keselamatan, betul. Sebenarnya banyak kita boleh guna rakan kita bila buat persembahan tu untuk dari segi piramid ni sebenarnya seronok Irfan. Bila kita tengok kemahiran tu, wah kau boleh buat macam ni. Ya tu. Dia macam akrobatik juga Irfan. Akrobatik juga. Ya, betul. Maknanya mungkin mereka yang lebih profesional lah boleh buat aksi yang macam tu. Ya, betul Irfan. Okey, baik. Kita dah belajar kemahiran yang ketiga dan keempat iaitu hambur dan juga imbangan. Sekarang ni kita nak berehat dulu cikgu. Baik, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai ke segmen yang terakhir tapi sebelum tu cikgu cakap yang kita akan gabung jalinkan dua kemahiran yang kita belajar tadi iaitu hambur dan juga cikgu imbangan. Dan juga imbangan. Ya betul. Jadi siapa yang akan demo, siapa yang akan bercakap ni cikgu? Okey, Cikgu Zaman akan buat satu Okey, jaringan. boleh. Okey, jaringan untuk kita sambung yang tadi untuk segmen ketiga. Baik. Jadi Cikgu Zaman boleh tunjukkan satu pelakuan untuk kita buat satu rangkaian. Okey, silakan. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 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 Lepas tu Cikgu Zaman akan buat skala. Okey, dirian bangau. Itu saja. Itu sahaja. Jadi boleh juga buat imbang ataupun kita boleh buat lombor alatan tadi dan juga lombor kangkang. Baik, mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali dari sana pula cikgu. ke Okey, sini. lagi sekali Cikgu Zaman tunjukkan. Kita gabungkan hambur dan juga imbangan. Nice one. Okey. Jadi Okey. dia akan buat imbangan skala. Skala. Okey. Yang penting kena senyum. Yang penting kena senyum. Itu yang mahal tu sebenarnya, betul tak? okey. Okey, baik. Itu adalah gabung jalin antara dua kemahiran tadi kan. Sekarang ni kita dah sampai ke rumusan cikgu, betul tak? Jadi mungkin kita boleh dengar daripada Cikgu Zaiman terlebih dahulu tentang apa yang kita dah belajar hari ini. Persilakan. Okey, saya akan terangkan sikitlah apa yang kita belajar tadi, 4 kemahiran.
Okey. Mic cikgu, mic. Okey, tak apa. Okey. Baru dengar suara cikgu. Untuk Okey. apa yang kita dapat hari ini okey, 4 kamera kita dah belajari. Baik. Okey, kita akan gabung jalinkan lah. Okey, gabung jalinkan untuk jadi persembahan. Maksudnya selepas ini kita akan buat satu persembahan Ifan. Satu persembahan Yes. yang istimewa. Dan kita juga tahu konsep apa yang perlu kita masukkan semasa persembahan itu nanti. Baik. Ya. Macam kesedaran ruang semua tadi tu kan? Betul, ada 4. Ada 4. Ya. Yang pertama cikgu? Ya, kesedaran tubuh badan, ruang, Ruang, kreativiti, kreativiti, dan satu lagi Hubungan. hubungan. Ya. Okey, Ah, ada 4 konsep yang kita akan masukkan dalam persembahan sebentar saja nanti. Betul. Okey, mungkin kata-kata daripada Cikgu Yuzrin pula. Okey, di sini saya ada satu je, iaitu saya akan bagi kepada keselamatan di mana murid-murid di rumah perlulah membuat mengikut kemampuan. Okey, jangan buat terlalu bahaya sehingga mendatangkan kecederaan. Dan yang kedua, mestilah menggunakan mat ataupun alatan yang selamat supaya nanti bila nak buat pendaratan tak jatuh ataupun tidak pergi ke tempat yang tak sepatutnya. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, mesti ada cikgu ataupun guru yang terlatih untuk jaga ataupun duduk di sebelah lah supaya murid-murid tersebut boleh rasa yakin. Yakin. Itu je. Baik, itu kalau dari segi persekitaran di sekolah. Bagaimana pula kalau adik-adik kita berada di rumah nak lakukan aktiviti dinas radar ni cikgu? Okey Irfan, untuk di rumah kita tahu sekarang kita ni tak boleh lah kita pergerakan kita rehat Irfan. Betul. Okey, kalau kita nak buat di rumah, okey yang pertama dari keselamatan lah. Kita kata pastikan kawasan tu kita nak buat adalah selamat. Contoh dia nak buat di ruang tamu Irfan. Takkan ruang tamu kita kena pastikan juga tidak berdekat dengan TV. Betul. Ataupun benda tajam ataupun benda-benda yang tidak sesuai dengan almari. Takut kita buat nanti kita tertendang almari pecah. Satu masalah satu pula. masalah. Kena marah dengan mak pula kan? Betul Irfan. So Okey. kita kena pastikan kawasan itu ada selamat dan sesuai. Dan pastikan kita punya persembahan itu atau lakuan aktiviti itu mudah dan selamat. Dan selamat. Jadi dia asas saja. Betul. Tak perlu kita tengok bila kita tengok video setengah orang kita tengok video untuk persembahan jenazah dia kena buat yang high punya level kan. Dia nak buat kat rumah. No, kita tidak galakkan tu. Betul. Sebab kita kena ada satu orang kata pemantauan daripada orang yang bertauliah. Yang betul. Okey, sebab kalau kita lihat cikgu, persembahan yang dilakukan di peringkat Olimpik contohnya, mereka itu sudah terlatih. Dah berpuluh-puluh tahun kan mereka berlatih barulah dapat aksi yang macam tu. Tapi kita sebagai orang yang baru belajar, kita kena ikut kemampuan diri. Betul tak cikgu? Ya, betul. Kita kena belajar satu-satu untuk kita jaga keselamatan diri dan untuk kita capai satu tahap yang sesuai dengan diri kita. Betul Ifan. Baik. Dan sekarang ni cikgu, Ifan dengar kata ada QR code yang cikgu ingin terangkan kepada Okey, sebelum habis kita punya kelas kita hari ini, jadi murid-murid di rumah bolehlah membuka buku teks. Okey, buku teks tingkatan 3, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pada muka surat 2 dan 7. Jadi boleh tengok pelakuan yang sama apa yang cikgu-cikgu sini buat tadi. Okey. Dan QR code pula cikgu? Okey, untuk QR code kami juga sediakan tu hari untuk para penonton ataupun para pelajar. Okey, bolehlah tengok di skrin TV anda. Kami sediakan satu QR code untuk pelajar ataupun penonton untuk membuat aktiviti ataupun latihan. So ada sedikit aktiviti. Okay, untuk dibuat. Maksudnya kalau dah siap, mungkin boleh tunjukkan hasilnya kepada guru PJ sekolah anda ataupun jurulatih di rumah. Okey, baiklah cikgu. Kita boleh rumuskan pada bahawasanya hari ini kita dah belajar mengenai gimnas radar dengan baik dan kita dah belajar dari A to Z bagaimana awalnya kita kena panaskan badan terlebih dahulu, lepas tu kita kena ada teknik yang betul dan supaya kita dapat mengelakkan sebarang kecederaan. Satu lagi Ifan untuk persembahan pengetahuan okey, persembahan gimnas radar sebenarnya dia ada muzik Ifan. Dia bukan kosong. Sebenarnya dia perlukan muzik sebab kita persembahan tu contohlah kan kita nak muzik tu menceriakan lagi dia untuk hiburan Ifan. Untuk hiburan betul. Itu paling penting. Dan kita boleh menggunakan prop ataupun alatan yang sesuai. Contohnya cikgu, alatan macam mana? Alatan contoh kita boleh menggunakan ribbon gimrama. Boleh juga. Okey, drum boleh juga, tak ada masalah. Ataupun bola ke boleh, kan? tak ada masalah. Sebab tu kata gimnas radar ni adalah untuk semua dan sekadar hiburan dan aktiviti yang kita lakukan tu adalah asas saja menggunakan peralatan yang sesuai. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam cikgu cakap tadi, apa-apa yang ada dengan kita, kita boleh guna pakai dengan sebaiknya. Dan yang paling penting, kita belajar teknik yang betul untuk kita sama-sama belajar mengenai gimnas radar ini. Betul Ifan. Lagi-lagi sekarang di rumah Ifan. Di rumah. Kita mungkin kita ada setengah tu kreativiti Ifan. Betul. Bila kreativiti ada setengah tu
kita bila melibatkan pemikiran tu, mungkin di luar kotak ada setengah tu budak tu dia nak buat, mungkin guna periuk mak dia. Boleh guna juga, Boleh, tak ada masalah. masalah Irfan. Itu semua kreativiti masing-masing. Ya, betul. Dan untuk itulah apa yang kita dah belajar hari ini, dan saya boleh rumuskan bahawa Jimnas Rada itu adalah untuk semua sekali. Ya, betul. Okey, bukan sahaja kepada mereka yang profesional, kita sebagai orang biasa pun macam Irfan sendiri pun boleh belajar dengan baik melalui Jimnas Rada ini. Baik. Sebelum kita berakhir, Irfan dengan cerita ada persembahan yang istimewa, betul tak cikgu? Ya, Irfan. Lepas ni kita akan buat persembahan Jimnas Okey. Rada, asas lakuan kemahiran. Untuk pengetahuan Irfan, ya, Baik. sebenarnya untuk lakuan kemahiran ni banyak Irfan kita boleh aplikasikan, tetapi macam saya kata, ikut kemampuan seseorang tu. Macam hari ni, mungkin lepas ni persembahan ni mengikut kemampuan yang kami boleh buat. Okey. Mungkin lepas ni kami akan tunjukkan satu rutin persembahan Jimnas Rada yang kami, rasanya kami akan buat. Okey, kami galakkan para penonton atau para pelajar untuk membuat mengikut di rumah, tetapi ingat ya, dari segi keselamatan. Betul. Pastikan lakuan yang anda buat tu adalah sesuai dengan keadaan pelajar lah. Maksudnya, boleh buat, kami galakkan. Jangan kata, kami nampak ni boleh kena buat macam ni, kena ikut. Tak sebenarnya, ikut kemampuan. Baik, okey. Kalau dengan itu, terima kasih banyak cikgu kerana bersama saya pada hari ini. Dan kita teruskan dengan persembahan istimewa daripada cikgu kita berdua. Dipersilakan. Music please. KPM